Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini iaitu di kelas sains tahun 2 bersama saya Ustazah Farah. Okey, syukur kehadrat Ilahi kerana dapat berjumpa lagi lah pada hari ini kan, dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okey. Seperti biasa, sebelum mula kelas bolehlah baca doa belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Satu lagi doa lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya Rabbal alamin. Okey. So, kita pergi pada tajuk yang seterusnya iaitu tajuk bumi. Pada minggu lepas saya telah buat kelas Google Meet kan dengan tajuk bumi. Okey, kita dah pergi sikit sampai kitaran air semula jadi. Macam mana dia jadi air, macam mana dia jadi air hujan kan, pembentukan air hujan yang kita belajar pada minggu lepas. So, hari ni kita nak sambung tentang tajuk barulah, udara. Okey. Awak boleh tengok buku teks awak, boleh buka buku teks muka surat 110 iaitu tajuk udara. Okey, apakah yang dikatakan dengan udara ni? Okey, tengok teks yang pertama tu, udara berada di sekeliling kita. Udara juga terdapat di dalam air dan di dalam tanah. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Okey, yang ni saya ada pernah sentuh lah pada minggu lepas tentang udara, oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen tu yang kita sedut, yang kita keluarkan ialah karbon dioksida. Antaranya haiwan dan juga tumbuhan memerlukan udara. Memerlukan udara. Kalau tanah dia masuk dalam air, dalam tanah kan. Kalau air dia masuk dalam air yang saya cerita yang ikan beluk-beluk tu. Okey. So ni ada video sedikit tentang udara. Saksikan. Apabila anda berada jauh dari bandar, udara adalah sungguh segar. Kita tidak boleh melihat udara, tetapi udara ada di sekeliling kita. Udara terdiri daripada gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Terdapat juga gas-gas lain di dalam udara. Benda hidup, termasuk haiwan, tumbuhan dan manusia, memerlukan oksigen untuk hidup. Kita menyedut masuk oksigen dan menghembus keluar karbon dioksida. Udara juga terdapat di dalam air dan tanah. Ikan di dalam air menyedut oksigen yang larut di dalam air. Begitu juga serangga dan cacing yang hidup di bawah tanah yang bernafas dengan udara yang terdapat di dalam tanah. Kita pergi pada buku teks muka surat 112 dan 113 iaitu tajuk udara bergerak. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan udara bergerak? Tadi udara saja tentang oksigen dan karbon dioksida. Okey. Karbon dioksida. Okey. Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Angin yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai. Ya betul. Kalau air kita dapat sentuh kan? Kita dapat lihat. Kalau angin kita dapat rasa je. Berangin macam tu. Kalau kita duduk depan kipas pun dapat rasa angin kan? Tahukah kamu bahawa angin memberikan pelbagai kesan dalam kehidupan manusia? Ya betul. Angin ni dia memberi kesan kepada kehidupan manusia. Contohnya boleh tengok kesan angin yang membawa kehidupan. Kesan angin yang membantu dan juga orang kata apa? Yang beri kesan buruk dan juga kesan baik. Apa kesan buruk angin? Apa kesan baik angin? Okey. So yang pertama kita tengok kesan angin yang membantu kehidupan manusia. Yang tengok yang baik lah. Abang, angin sedang bertiup. Inilah masa yang sesuai untuk bermain layang-layang. Angin membantu layang-layang terbang tinggi. Ya betul. Kalau tak ada angin macam mana layang-layang nak terbang kan?
Okey. Ibu, bagaimanakah kapal layar boleh bergerak? Oh, dia tengok kapal layar pula. Okey. Kapal layar boleh bergerak sebab ada angin. Betul. Kalau tak ada angin, kapal layar tu duduk kat situ je kan. Bukan dengan bantuan orang kata apa tu, enjin boat tu je. Bukan. Dia juga dengan bantuan angin. Angin yang tolak dia bawa arah pergi mana. Kiri, kanan. Orang zaman-zaman dulu tak ada mesin apa, tak ada enjin boat. Dia hanya ikut arah pergerakan angin. So nak pergi kanan lah, tariklah cara tarik kapal layar macam mana. Nak pergi arah kanan, nak pergi arah kiri macam mana. Okey. So, tengok muka surat 113. Okay. Angin yang bergerak boleh menerbangkan layang-layang dan menggerakkan kapal layar. Berikan kesan baik angin dalam situasi berikut. Ni contoh dalam gambar rajah ni lah. Kalau awak tengok, ada kincir angin berbaling kertas yang kita akan buat nantilah. Okey, kincir angin. Kalau kat luar terpanggil kincir angin. Dia berpusing kan. Okey, yang sebelah dia ni ialah awak macam kat rumah lah. Proses penyedaian baju. Bila dah basuh, orang dulu-dulu tak ada mesin kering-kering ni kan. Basuh dengan tangan. Lepas tu perah. Terus pergi dekat ampaian dan juga sidai. Kalau hujan tak boleh sidai. Kalau panas terik dengan bantuan matahari dan juga ada angin, keringlah baju tu. Cepat kering kan. Okay. So, kita pergi pada kesan angin yang kencang. Apa akan jadi juga kalau kesan angin tu? Orang kata apa? Kesan yang buruk lah. Tadi kesan yang baik, angin. Okay. So, yang ni, apa dia cikgu dia cakap? Besarnya ombak. Lebih baik saya nampak lah. Sekejap ni. Dalam dialog tu, dia kata besarnya ombak. Lebih baik saya pulang dulu. Dia naik kapal kan, tiba-tiba nampak ombak besar. So, mestilah kena naik ke darat. Tak boleh naik kapal ke apa. Time angin yang kencang. Okay. Apakah kesan angin yang kencang dalam situasi ini? So, tengok dekat bawah ada nota guru tu. Angin yang kencang memberikan pelbagai kesan kepada alam sekitar dan manusia. Contohnya ribut dan ombak besar. Betul. Kalau ada ribut, kalau ada ombak besar, memang dia beri kesan tak baiklah kepada manusia. So, manusia akan lari masuk dalam rumah kan. Yelah kalau angin kencang tu habis. Pokok terbalik lah apa. Kan, bawa arus. Okay, baru-baru ni kalau awak tengok berita, ada juga dekat Sungai Pertanian tu. Air hujan kan turun bersama angin-angin yang kencang tu. Okay. So, kita tengok ada video sikit. So, boleh tengoklah kat sini apa yang diceritakan dalam video. Michael bermain layang-layang di taman. Lihat betapa tinggi layang-layang tersebut terbang. Layang-layang boleh terbang tinggi kerana udara bergerak di sekeliling layang-layang tersebut. Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Walaupun kita tidak boleh melihat angin, kita boleh merasakan udara yang bergerak apabila angin bertiup. Angin boleh membantu manusia dalam pelbagai cara yang berbeza. Sebagai contoh, angin boleh menggerakkan perahu layar supaya ia boleh berlayar dalam jarak yang lebih jauh di laut. Angin juga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan turbin angin di ladang turbin angin. Di rumah, angin di luar rumah membantu mengeringkan pakaian apabila kita menyidai pakaian di halaman. Walaupun angin adalah sangat membantu, kadang-kala angin boleh membahayakan manusia. Angin yang kuat di laut akan menyebabkan ombak besar dan membuatkan keadaan tidak selamat bagi kapal yang berlayar. Di darat, angin yang kuat semasa ribut boleh menyebabkan kerosakan teruk terhadap pokok dan bangunan. Okay. So esok saya akan buat video 3 eksperimen iaitu mencipta roket angin,
berbaling kertas dan juga membuat kapal layar. So, Ustazah akan cerita esoklah eksperimen tu. So, untuk tugasan hari ni hanya buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 66 hingga 71. Awak siapkan latihan ni dulu. Esok kita buat eksperimen. So, esok Ustazah akan ajar macam mana nak buat eksperimen lah. Eksperimen yang pertama, roket angin. Eksperimen yang kedua iaitu mencipta kapal layar. Dan eksperimen yang ketiga itu membuat berbaling kertas. So, Ustazah nak awak esok Ustazah akan bagi video eksperimen tu lah. Nanti arahan dia Ustazah akan beri yang seterusnya. Okey. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Bye.